Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Kita bertemu lagi dalam kelas Pendidikan Jasmani tahun 5. Topik pembelajaran kita pada hari ini ialah Unit 6 Olahraga Asas. Tajuknya Kaki Gunting. Sebelum itu, mari kita lihat objektif pembelajaran kita terlebih dahulu. Di akhir pembelajaran nanti, murid dapat berlari dan melompat pada satu ketinggian dengan gaya gunting. Murid juga dapat menjelaskan lakuan yang betul kemahiran berlari dan melompat dengan gaya gunting. Untuk pengetahuan murid-murid, hari ini kita akan belajar mengenai kemahiran lompat tinggi dengan menggunakan gaya gunting. Apa itu gaya gunting? Bagi mengaplikasikan gaya gunting dalam kemahiran lompat tinggi, pelompat perlulah berlari menuju ke palang secara bersudut dan melonjak dengan kaki yang berada di luar dari palang. Semasa melepasi palang, kedudukan pelompat adalah secara berlunjur. Untuk pengetahuan murid-murid, terdapat 4 fasa dalam kemahiran lompat tinggi gaya gunting. Yang pertama adalah fasa penujuan. Yang kedua, fasa lonjakan. Yang ketiga, fasa layangan. Dan yang keempat, fasa pendaratan. Fasa penujuan adalah melibatkan perlakuan larian menghala ke palang. Pelompat perlu menuju ke palang secara bersudut kira-kira 30 darjah. Pelompat perlu menggunakan 7 hingga 9 langkah. Pelompat yang melonjak dengan kaki kanan akan berlari dari sebelah kiri dan memulakan larian dengan kaki kanan. Begitu juga sebaliknya. Okey, ini adalah merupakan gambaran yang lebih jelas mengenai larian bersudut 30 darjah. Murid-murid boleh perhatikan gambar rajah yang telah cikgu lakarkan ini. Seterusnya, fasa lonjakan. Fasa lonjakan melibatkan perlakuan tindakan kaki untuk menaikkan badan. Pelonjak perlu melonjak dengan kaki luar. Semasa melonjak, kaki melonjak di depan pinggul dan pinggul di hadapan bahu untuk mencondongkan badan semasa membuat lonjakan. Bagi fasa yang ketiga pula iaitu fasa layangan, fasa ini melibatkan perlakuan gaya dan kedudukan badan ketika berada di udara dan di atas palang. Kaki bebas dihayun kuat ke atas selari dengan palang. Bahu berhampiran palang dikekalkan tinggi dan tidak dicondongkan sama sekali ke arah palang. Kaki lonjak dihayunkan ke atas. Bagi fasa yang terakhir pula adalah fasa pendaratan di mana melibatkan perlakuan sentuhan badan dan bahagiannya dengan tempat mendarat. Pelompat perlu mendarat menggunakan punggung atau dengan kedua belah kaki di atas tilam. Seterusnya, mari kita lihat ansur maju lompat tinggi gaya gunting. Yang pertama, murid perlu melakukan latihan larian dalam bentuk lapan. Ini bagi mendedahkan murid kepada larian bersudut. Yang kedua, murid perlulah melakukan latihan lonjakan secara berulang-ulang kali. Dan yang ketiga, murid perlu belajar cara mendarat dengan menggunakan kaedah gaya gunting. Seterusnya, cikgu akan jelaskan peraturan dalam acara lompat tinggi. Peserta mestilah melonjak dengan hanya menggunakan sebelah kaki. Peserta boleh mula melompat di mana-mana ketinggian yang disukainya. Sesuatu lompatan akan dikira batal jika peserta menyentuh palang dan tidak melompat, atau menjatuhkan palang semasa membuat lompatan atau menyentuh kawasan mendarat apabila tidak berjaya melompat.
Peserta yang gagal melompat melepasi palang sebanyak 3 kali berturut-turut tanpa diambil kira di paras mana kegagalan itu berlaku akan terkeluar dari pertandingan. Peserta berhak meneruskan lompatan walaupun setelah semua peserta lain gagal sehingga dia tidak dapat meneruskan lagi mengikut peraturan. Ketinggian lompatan diukur secara menegak dari paras tanah hingga ke bahagian atas palang. Ini merupakan peralatan yang kamu perlukan untuk melakukan kemahiran asas lompat tinggi. Yang pertama adalah tali atau getah untuk menggantikan palang. Yang kedua, tilam mendarat. Kamu boleh gunakan apa-apa saja peralatan atau kain yang lembut yang tebal boleh dijadikan sebagai alas mendarat. Dan yang ketiga, kamu perlukan pemegang getah tersebut. Kamu boleh perhatikan video yang telah cikgu hasilkan ini. Sekarang, cikgu minta kamu hasilkan satu video perlakuan lompat tinggi gaya gunting seperti yang cikgu tunjukkan. Semasa melakukan aktiviti, aspek keselamatan amatlah penting. Kamu perlu memakai pakaian yang sesuai iaitu berbaju sukan, berseluar trek panjang dan berkasut. Sekiranya aktiviti dilakukan di dalam rumah, pastikan kawasan yang kamu lakukan adalah luas, lapang dan menggunakan peralatan yang selamat. Kamu juga perlu melakukan aktiviti regangan terlebih dahulu sebelum melakukan aktiviti. Dan semasa kamu melakukan aktiviti, pastikan kamu berada di bawah pengawasan orang yang lebih dewasa. Seterusnya, cikgu minta kamu siapkan tugasan live worksheet yang telah cikgu sediakan. Kamu hanya perlu tekan pautan link yang telah cikgu berikan di bawah. Selamat menjawab. Sekian sahaja penerangan daripada cikgu mengenai topik pembelajaran kita pada hari ini iaitu mengenai kemahiran lompat tinggi gaya gunting. Semoga kita dapat berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Bye!